hukum hudud, orang yang menuduh orang lain liwat itu, daripada segi hukum hudud dia bagaimana? Nah, kita Saya yakin kamu peliwat. You boleh gelak Putrajaya kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Saya dia betul. 30 bulan. Ini sangkaan jahat 36-6. Saya mau tarik balik. Tak ada Saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. 33 bulan Putrajaya. Saya dah buat Saja. keputusan menggunakan 99A. Period. Tak ada saksi speaker. Ini Now, maruah saya. are you challenging me? Ini maruah saya. Kalau move saya on, kata saya Inspector. yakin We respect kamu you. peliwat. Better you pull out. Saya kata saya yakin kamu peliwat. You're number one. Saya yakin kamu peliwat. You're number one. Nak Tak cakap boleh. Saya Tak yakin. boleh. Tak boleh. Bangkit. Saya yakin dia peliwat. Nak cakap apa? Hai Ketua Putrajaya keluar. Putrajaya keluar. Keluar. Putrajaya keluar. Keputusan. Dengki lagi. Keluar. Putrajaya keluar. okey. Tuan-tuan, ni cerita koyak tak koyak VPN ni tuan-tuan, #VPN koyak. Dia macam ni. Dia orang kat luar, dia maki Anwar Ibrahim, dia fitnah geng-geng PH. Dia orang fitnah ni, fitnah. Maki, fitnah. Apa yang dia kata apa yang dia orang tak kata kat Anwar Ibrahim? Kata dia campur tangan isu peguam negara, tuduh macam-macam. Dia tuduh macam-macam dengan Anwar Ibrahim. Sekali dalam parlimen, Anwar Ibrahim petik sikit je. Kau orang pun sama. Tu dia kata, ini dia sangkaan jahat. Ini dia sangkaan jahat. Peliwat. Dia kata. Dia tuduh macam tu. Kan? Terus dia ulang kata. Peliwat. Dia kata. Tuan-tuan. Dia orang kutuk Anwar Ibrahim macam-macam. Ada orang kata, Anwar Ibrahim ni terlalu emosional, Is. Anwar Ibrahim emosional. Engkau tak duduk kat tempat itu. Ni aku ni hari-hari kena maki. Kami ni lah, bukan saya je lah. Geng-geng kami ni hari-hari kena maki, tuan-tuan. Geng dia, sekali jentik je, pup, kita berjentik telur dia macam tu. Terus koyak, tuan-tuan. Tapi kita nak cerita tentang tuduhan liwat itu tadi. Yang cerita tentang perdebatan itu saya dah jawab semalam dah. Kan? Saya dah jelaskan semalam dah berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi saya nak ceritakan tentang isu liwat tu tadi. Now, dalam Islam, VPN ni, geng VPN, terutama geng PAS ni kan, cerita nak sangat kan cerita tentang hudud kan. Dia nak bercerita tentang hudud. Dia nak bermain dengan hukum hudud. Now, apa kata kita bercerita tentang pertuduhan orang, menuduh orang lain itu sebagai liwat. Ini kita bukan zina tu satu hal, liwat Apakah hukum di dalam hukum hudud? Di dalam hukum hudud ada dua yang tidak dipertikaikan. Satu mencuri, kedua qazaf. Qazaf ni apa? Qazaf ni adalah menuduh seseorang itu sebagai melakukan zina atau liwat sedangkan tidak boleh didatangkan saksi. Tapi dah didapati bersalah oleh mahkamah, dia kata macam tu. Pertama, sudah diampunkan. Tetapi dalam mahkamah itu pun tidak didatangkan 4 saksi yang melihat dengan matanya sendiri, jadi tidak tertakluk kepada hukum qazaf. Tak masuk, tak capai hukum qazaf tadi tu, hukum liwat sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran dan juga oleh hukum hudud itu, tak sampai ke level itu. Tuan-tuan, alai Saudi, kau mempertahankan mahkamah ni, tiba-tiba kau masuk. Bukan saya. Ini bukan isu saya. Ini isu kamu. Kamu bercakap tentang hudud. Siapa tak sokong hudud tanam dekat jidat Cina, tu kamu. Hudud ni wajib ditegakkan. Hudud ini wajib diikuti. Wajib kamu. Jadi sekarang ini saya menggunakan hujah kamu. Saya menggunakan hujah kamu sendiri. Dan saya menggunakan hujah sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran sendiri, tuan-tuan. Dalam surah mana? Surah An-Nur ayat 4. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, iaitu berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Iaitu pukullah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik. Mereka itulah orang yang fasik, tuan-tuan. Dia kata, saya yakin. Dia kata, saya yakin. Tapi tak dapat mendatangkan 4 saksi. Al-Quran kata, orang ini adalah orang yang fasik. Tapi itu sebut tentang perempuan.
Tak di-apply duduk. Kalau aku nak bahas ke mana ni panjang cerita. Okey lah. Itu Al-Quran is. Takkan nak bahaskan benda tu. Kan? Takkanlah nak bahas benda tu. Alah, itu cerita lain, cerita lama. Kan? Cerita Al-Quran. Kan? Mana ada undang-undang Kazaf ni tak ada dalam negara kita ni. Ada ke undang-undang Kazaf dalam kita ni is? Yang menuduh-menuduh ni ada ke undang-undang Kazaf? Baik. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Undang-undang hudud di dalam negara kita. Bukan kita tak ada. Dan ini di-apply-kan. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya kecilkan. Enactment tahun 2015. Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993 2015 bahagian 1. Kesalahan-kesalahan hudud. Seksyen 17 Qazaf. Seseorang adalah melakukan qazaf jika dia membuat tuduhan zina atau liwat. Saya besarkan tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak. Kan? Tuan-tuan boleh nampak. Ni siapa yang mengaku dia beriman tadi kan? Saya besarkan. Kan? Yang tidak dibuktikan dengan 4 orang saksi terhadap seorang Islam yang akil baligh yang dikenali bersih diri daripada kelakuan zina atau liwat atau tertaluk kepada subsection 2 secara nyata menyatakan seorang itu telah melakukan zina atau liwat atau secara tersirat yang boleh sifatkan sebagai menunjukkan seseorang itu melakukan zina atau dengan secara nyata atau secara tersirat menyatakan bahawa seorang itu bukannya bapa ataupun bukannya anak kepada seorang yang tertentu. Mana-mana orang yang mendakwa saksi kejap. Penyataan di atas perenggan 1B adalah dianggap sebagai qazaf, melainkan ia dibuktikan dengan 4 orang saksi lelaki. Dan jika penyataan itu tidak boleh dibuktikan sedemikian, maka orang yang membuat tuduhan itu adalah melakukan kesalahan qazaf. Tetapi sekiranya penyataan itu dibuktikan, maka orang terhadapnya dibuat adalah melakukan kesalahan zina atau liwat. Maksudnya boleh dibuktikan. Okey. Dan dalam seksyen sub 3, sesungguhnya penyataan 1B kan, sekiranya seseorang atau lebih daripada 4 orang saksi tersebut menarik diri atau enggan memberi keterangan atau jika keterangan itu bercanggah dengan penyataan tersebut dan dalam hal demikian maka saksi melakukan perbuatan tersebut hendaklah dianggap telah melakukan kesalahan qazaf dan bolehlah dikenakan hukuman hudud. Apakah hukuman hudud terhadap qazaf, tuan-tuan? Apakah hukuman hudud terhadap qazaf? Siapa tahu? Tadi dah bagi hint dah tadi. Apa hukuman hudud terhadap qazaf? Pertama, dia adalah fasik selama-lamanya. Dia adalah fasik selama-lamanya. Selama mana? Selama dia sehinggalah dia bertaubat lah. Lepas tu hilanglah fasik dia tu. Maksudnya bertaubat ni kata apa? Bertaubat kepada Allah dan kenalah dia memohon ampun kepada orang yang dituduhnya itu. Kan? Dan adalah memohon ampun dan daripada orang yang dituduhkan tersebut. Baik. Saya baca kenyataan. Hukum qazaf jika sabit kesalahan adalah sebatan 80 kali dan tidak boleh diterima penyaksiannya sampai bila-bila. Ini Ustaz Wan Ji cakap. Okey. Saya baca kenyataan lain. Ada satu. Alright. Okey. Ni saya baca kenyataan daripada Ustaz Wan Ji juga. Dia bawa satu peristiwa. Pada era Saidina Umar jadi khalifah, Abu Bakrah telah melakukan qazaf pada Mughairah bin Suhaibah. Saidina Umar minta Mughairah bawakan saksi yang adil. 3 orang datang dan menjadi saksi. Apabila Saidina Umar tanya kepada setiap 3 orang itu, apakah kamu nampak seperti kayu celak masuk ke dalam botol celak? Ketiga-tiga saksi itu menyatakan tidak. Mereka hanya nampak di luar kain selimut yang bergerak-gerak sahaja. Saidina Umar pun nyata kalau mereka tidak mahu tarik penyaksian dan minta maaf, mereka akan dikenakan hukum qazaf. Mereka pun tarik kesaksian. Saidina Umar tanya pula pada Abu Bakrah. Ternyata dia bertegas dengan sikapnya. Abu Bakrah tak nak tukar. Saidina Umar menyatakan bahawa dia bakal dikenakan hukuman qazaf jika tidak balik pendakwaan. Abu Bakrah tetap bertegas. Dengan itu, Abu Bakrah dikenakan sebatan 80 kali sebagai kesalahan qazaf. Kisah ini tercatat dalam Tarikh Tabari dan Bidayah Ibnu Kathir. Ni kita nak bercerita kan, geng-geng, golongan-golongan yang kononnya terlebih Islam daripada orang lain ni.
Apa komen korang tentang ni? Terutama yang dalam ni, yang menuduh liwat daripada hari tu kan. Dalam komen dan sebagainya, dituduh meliwat daripada hari tu. Korang boleh datangkan dengan pak saksi. Dalam hadis tadi tu, bukan hadis, dalam peristiwa yang berlaku daripada zaman Umar tadi tu. Dan juga dalam hukuman hudud. Hendaklah keempat-empat mata saksi itu melihat umpama celak dimasukkan ke dalam tempat celak. Faham tak maksud dia? Nampak. Oh, nampak. Bukan sesenang itu nak menjatuhkan hukuman, tuan-tuan. Kena nampak, barulah jatuh hukum, apa orang kata, hukum kesalahan lah. Kan? Hukum kesalahan zina atau liwat itu, barulah. Kalau tidak, dia hanya sekadar takzir. Takzir ni bawa kepada apa? Kepada hukuman biasa saja. Oh, tapi maksudnya yang tu takzir lah. Tak, dia bukan masalah takzir. Dia orang kata itu liwat. Kan? Kalau sekiranya tidak memenuhi syarat tersebut, dia tidak dikira sebagai liwat. 4 saksi tidak berjaya dibawa. Malah di dalam kes Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, yang pertama didapati tidak bersalah. Kes liwat pertama didapati tidak bersalah. Liwat kedua sangat banyak kelompangan-kelompangan. Tapi kenapa didapati bersalah? Tuan-tuan kena ingat, mahkamah yang mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah, bukan mahkamah tu, sistem tu adalah sistem yang sama mendapati Najib itu tidak terima duit daripada diri dia sendiri dan terima duit daripada Arab. Adakah anda boleh percaya pada sistem itu, tuan-tuan? Ni saya nak bawa ni. Qazaf menuduh orang yang baik berzina atau menafikan keturunannya. Perlu difahami, qazaf secara syarak maksudnya melemparkan tuduhan zina terhadap seseorang yang baik dan menafikan keturunannya tanpa membawa 4 orang saksi yang adil. Okey. Qazaf merupakan satu kesalahan di bawah hudud dengan hukuman 80 kali sebatan. Di Malaysia, hanya enactment Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan, hukuman hudud dan enactment kesalahan jenayah syariah Terengganu saja memasukkan qazaf sebagai kesalahan di bawah hudud dengan hukuman 80 kali sebatan dan kesaksiannya tidak boleh diterima sehingga pesalah bertaubat. Berlainan di Wilayah Persekutuan, majoriti negeri di Malaysia, qazaf hanya dikenakan takzir. Contoh Seksyen 41, kesalahan jenayah, maksimum denda RM5,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Maka apabila laporan dibuat kepada pihak penguatkuasa agama hendaklah memenuhi rukun dan syarat qazaf tidak sebelum pendakwaan dibuat. Okey. Sungguhnya wajib ke atas setiap muslim dan muslimat menjaga pergaulan batas agama agar terhindar dari fitnah dan maksiat. Itu yang berlaku, tuan-tuan. So dia nak menuduh. Sekarang ini tuduhan itu balik kepada orang yang menuduh. Kan? Tak macam ni, tuan-tuan. Dia ada yang kat dalam komen ni, dia duk tuduh. Dia ikut bos dia, biasalah. Saya tak marah dengan dia. Tetapi ingat, kamu sekarang ini bermain dengan agama, tau. Kecuali kamu kafir dan bukan Islam, itu cerita lain lah. Itu lantak kamu lah. Tetapi kamu bermain dengan agama. Niat itu tak penting. Perbuatan itu akan mencerminkan niat. The moment kamu cakap itu, kamu adalah orang yang fasik. Simple. Kamu boleh berfikir, tak apa. Dalam kepikiran, tak apa. Tetapi the moment kamu menuduh dan kamu tidak berjaya membuktikannya, surah An-Nisa ayat 4 kata dalam Al-Quran, melainkan kamu tak percaya Al-Quran lah, kamu adalah orang yang fasik. Kamu adalah orang yang fasik. So, macam mana? Macam mana? Adakah kamu menjadi orang yang fasik? Atau bagaimana? Terpulang.